hari ini cikgu akan menunjukkan cara untuk menggunakan aplikasi digital yang ada semasa PDPR. Okey, jadi hari ini cikgu akan tunjukkan aplikasi digital yang cikgu guna untuk jalankan beberapa aktiviti, iaitu yang pertama cikgu gunakan aplikasi YouTube, aplikasi Jamboard dan banyak lagi. Okey. Jadi hari ini cikgu akan menunjukkan beberapa video yang sangat menyeronokkan daripada cerita Omar dan Hana. Tajuk yang cikgu ambil ialah tajuk kekeluargaan, di mana kita perlu menghargai masa bersama keluarga. Jadi hari ini kita akan belajar tentang manfaat dan keburukan apabila kita tidak menghargai masa bersama keluarga. Okey, jadi cikgu nak tanya, siapa tahu anggota keluarga yang ada dalam sesebuah keluarga yang lengkap? Siapa boleh jawab? Okey, yang pertama, ibu, ayah, ada kakak, ada abang dan juga adik. Jadi itu kita boleh kata definisi keluarga yang lengkap. Hai Hana, Mama minta maaf. Mari sayang, mari peluk Mama. Kita belajar bersama-sama, InsyaAllah semua gembira. Berbuat baik kepada keluarga, Amalan yang sangat mulia. sunnah Nabi ikutan kita. Gembiranya Alhamdulillah. Papa, jom kita main sama-sama. Kejap, tak habis lagi. Alah. Omar, Hana, Papa minta maaf. Mari sayang, mari peluk Papa. Kita main bersama-sama. InsyaAllah semua gembira. Berbuat baik kepada keluarga, Amalan yang sangat mulia. sunnah Nabi ikutan kita. Gembiranya Alhamdulillah. Gembiranya Alhamdulillah. Okey, tanya kepada semua murid sebab berjaya habiskan lagu tadi dengan baik. Semua nyanyi dengan bersemangat sekali. Okey, jadi dengan menggunakan slide PowerPoint yang cikgu dah buat ni, cikgu nak cikgu nak tanya apa ciri-ciri keluarga bahagia yang kamu nampak dalam video tadi, dalam video tayangan tadi. Okey, jadi cikgu nak tanya, apa itu definisi keluarga? Jadi kamu semua boleh lihat, ni adalah definisi keluarga. Keluarga ialah satu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian perkahwinan daripada ibu dan ayah kamu. Okey, jadi cikgu nak tanya kepentingan kasih sayang dalam keluarga kita. Apa kepentingan dia? Okey, jadi kepentingan dia adalah pandai. Okey, seterusnya cikgu akan ajar cara-cara untuk menggunakan aplikasi digital Jamboard, iaitu papan putih secara alam maya. Kita boleh guna papan Jamboard ni untuk tulis apa-apa je yang contoh kalau cikgu tanya, kamu boleh nyatakan jawapan di atas Jamboard tersebut. Jadi cikgu akan ajar cara-cara untuk menggunakan Jamboard tersebut. Okey. Okey, so di sini saya klikkan pada saya punya akaun ataupun email MOE saya. Okey, sekarang seperti yang anda tengok, ini adalah akaun MOE saya ya. Okey, saya akan klik pada 9 titik ini ataupun kita panggil dia waffle. Ini adalah Google Apps. So anda hanya perlu klik pada pergi Jamboard.
Okay, klik pada Jamboard sebab ini adalah shortcut dia. Ada je dalam Delima kan. Okay, anda boleh pergi dekat Jamboard sini. Klik pada Jamboard. Okay, ini menggunakan talian internet ya. Okay, dekat sini ada, kita dah masuk tau Jamboard ni tau. Jadi anda dekat sini anda boleh klik owned by anyone, owned by me atau not owned by me. So saya klik pada owned by me lah. Maksudnya file-file saya sajalah. Okay. So kat sini saya dah memang ada pernah gunalah Jamboard ni. Jadi saya nak tunjukkan anda bagaimana cara mudah untuk berkongsi ataupun nak berganjar antara dua hala. Okay, katakanlah anda boleh buat Google Meet ke, menggunakan kaedah StreamYard di YouTube ke, terpulang pada anda. Okay, jadi sekarang ni anda boleh klik pada okay, yang oranye ni ada titik, bulat oranye ni ada tanda tambah ni. Klik pada New Jam. Okay, saya klik pada New Jam ni. Okay, jadi ini adalah working space untuk Jamboard ini. Okay, di Jamboard ni, ini adalah undo dengan redo. Kita ada zoom ni, okay, feed, ada zoom in, zoom out ataupun ada dia punya size tertentu. Okay, yang ini untuk slide. Okay, slide 1, slide 2 ni include 1, 2, 3 macam itulah. Okay, kita boleh buat kat situ. Okay, ini kita panggil dia toolbar. Toolbar, kita ada pen. Okay, pen dia ada 4 jenis, ada 6 warna. Jamboard tadi, anda boleh Ctrl V. Okay, anda boleh Ctrl V. Tengok boleh tak? Ctrl V. Mesti ada ni, guna select ni. Ini paling cara cepat lah kan. Maksudnya anda tak perlu upload. Anda perlu kontrol saja. Tapi macam ni lah. Okay, anda boleh besarkan dia di bucu-bucu. Okay, ni bucu dia. Okay, kita tengok apa 3 titik ni untuk apa? Duplicate ataupun delete. Okay, sekarang ni. Okay, jadi sekarang saya menggunakan pen saya. Okay, pen saya ni untuk buat drawing. Okay, kan anda boleh nampak. Okay, jadi saya pilih pen ni. Okay, saya pilih saya nak yang mana. Katakanlah saya nak ambil marker. Saya ambil warna merah. Okay, hai murid-murid, hari ini kita nak belajar. Okay, tulis 5 ayat lengkap berdasarkan aktiviti perkemahan. Tulis 1 ayat lengkap bagi gambar setiap gambar. Jadi kita mulakan. Okay, ini gambar pertama, kedua, 3, 4 dan gambar ke-5. Baiklah. Okey, tanya murid-murid. Jadi pada akhir pembelajaran kita hari ini, cikgu nak membuat sedikit rumusan tentang pentingnya masa untuk bersama keluarga. Jadi, kenapa pentingnya masa bersama keluarga ini? Yang pertama, supaya kita dapat mengeratkan lagi hubungan kita bersama ahli-ahli keluarga. Kita dapat meluangkan masa dengan mereka dengan lebih lama. Seterusnya, kita dapat menenangkan fikiran kita bila kita dapat kita dapat kongsi masalah kita bersama keluarga. Dan bila kita menghargai masa bersama keluarga, kita akan rasa macam satu nikmat yang kita kena syukuri sebab tak semua orang ada ahli keluarga yang lengkap macam kita. Jadi kita kena bersyukur dan hargai mereka semua selagi mereka masih ada. Assalamualaikum. Hai semua. Nama saya Nur Alaika Nisa binti Muhammad Nur. Okey, hari ini cikgu akan tunjuk cara cikgu guna aplikasi digital untuk PDPR yang cikgu jalankan. Okey, baik. Jadi ini adalah beberapa aplikasi digital yang cikgu guna untuk menjayakan PDPR dengan murid-murid cikgu. Okey, cikgu ada guna aplikasi YouTube, kedua SlideShare, lepas tu cikgu ada guna juga Word Wall, tapi cikgu guna yang Word Search. Okey, yang seterusnya cikgu guna juga Google Form, cikgu guna Google Docs, cikgu guna Quizzes. Okey, baik. Sekarang cikgu akan tunjuk macam mana cikgu guna. Okey, baik. Aplikasi yang pertama yang cikgu gunakan adalah aplikasi YouTube. Okey, dengan aplikasi YouTube ni cikgu telah menayangkan sebuah video jenis-jenis ayat untuk menceriakan dan membuatkan pelajar cikgu lebih fokus. Jadi ini adalah contoh video tu.
Okey, baik. Cikgu akan lajukan sedikit ke depan. Ini adalah 4 jenis ayat yang ada, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan juga ayat perintah. Seterusnya, ini adalah ayat penyata, penerangan tentang ayat penyata. Di sini juga terdapat penerangan tentang ayat tanya. Juga terdapat penerangan tentang ayat seruan yang menggunakan kata seru oh, amboi, wah, cis, aduh dan syabas. Ini merupakan ayat contoh bagi ayat seruan. Dan yang terakhir adalah ayat perintah. Ayat perintah ini terbahagi kepada 4, iaitu jenis ayat perintah, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan juga ayat permintaan. Jadi, begitulah tadi cara cikgu menggunakan YouTube untuk PDPR. Seterusnya, cikgu menggunakan aplikasi SlideShare untuk menunjukkan slide kepada murid-murid semasa PDPR. Ini adalah contoh slide jenis-jenis slide yang pertama, jenis-jenis ayat. Okey, terbahagi kepada 4 jenis ayat, nyata, tanya, perintah dan seruan. Ini definisi ayat dan contoh ayat seruan, definisi ayat seruan dan juga contoh ayat seruan, ayat tanya, dan juga yang terakhir ayat perintah. Ini definisi ayat perintah dan juga contoh ayat perintah. Ayat perintah terbahagi kepada 4, maafkan saya. Jadi itu sahaja untuk penggunaan SlideShare yang saya guna untuk PDPR. Pengetahuan semua, slide yang saya gunakan dalam PDPR saya letakkan, tempelkan di dalam Google Classroom untuk memudahkan pelajar untuk merujuk semula nota-nota tu. Okey, aplikasi yang seterusnya adalah aplikasi WordWall. Okey, yang mana yang saya gunakan adalah Word Search. Okey, dalam Word Search ni, apabila mula-mula masuk, saya akan masukkan nama saya dulu. Okey, selepas masukkan nama, okey, dia akan keluar seperti ini. Cari perkataan tersembunyi bagi jenis ayat. Okey, jadi kita akan mulakan Word Search. Yang pertama yang saya jumpa adalah ayat tanya. Kedua, saya menjumpai ayat penyata. Ketiga, saya menjumpai okey, kita ada 4 jenis ayat. Saya telah menemui 2. Okey, saya juga jumpa ayat seruan. Dan yang terakhir adalah ayat perintah. Jadi saya telah menyelesaikan WordWall tadi. Jadi itu saja untuk aplikasi Word Search. Berikutnya adalah aplikasi Google Form. Bagi apabila murid-murid semua akses dengan menekan link yang telah diberi, mereka akan masuk ke dalam Google Form yang telah saya buat, jenis-jenis ayat bagi tahun 5 dan 5. Okey.
murid-murid dikehendaki untuk membina satu ayat seruan dan juga satu ayat perintah di ruangan yang telah saya sediakan. Okey, ini adalah cara contoh untuk menjawab ayat seruan dan ayat perintah. Cikgu telah membekalkan gambar yang berkaitan dengan tajuk kita, iaitu berkelah bersama keluarga di tepi pantai. Okey, bagi gambar pertama, ayat seruan, dan ini gambar kedua, ayat perintah. Okey, murid perlu tekan butang submit apabila sudah selesai menjawab Google Form yang diberikan. Jadi itu sahaja untuk Google Form. Seterusnya, cikgu juga menggunakan Google Docs untuk menghasilkan nota jenis ayat untuk memudahkan murid-murid ni untuk ulang kaji balik topik jenis ayat yang saya telah ajarkan. Ini adalah contoh nota jenis ayat yang saya hasilkan. Dan yang akhir sekali, saya menggunakan aplikasi Quizizz untuk membuat pentaksiran bagi murid-murid tahun 5 dan 5 semasa PDPR dijalankan. Quizizz ni kamu akan keluar start, challenge, flashcard. Apa yang kau perlu tekan? Untuk main, kamu kena tekan start. Jadi kita akan jawab soalan. Yang pertama, soalan. Bilakah perlawanan bola sepak abang? Ayat apa ni? Dia ada tanda soal. Dia ada guna bilakah, partikel kah. Jadi ini adalah ayat tanya. Betul. Okey, bagus. Jadi soalan kedua. Tolong sampaikan salam ayah pada ayah Lim. Tolong sampaikan. Apa yang cikgu ajar, tolong tu adalah ayat perintah. Pandai. Bagus. Kita jawab ayat perintah. Betul. Soalan yang ketiga. Jangan sepahkan meja ini. Jangan sepahkan meja ini. Ini adalah ayat perintah. Kerana ni ayat perintah jenis larangan. Pandai. Soalan yang keempat. Wah, cantiknya baju merah kakak. Apa yang cikgu ajar adalah dia ada tanda seru. Dia ada menggunakan wah. Wah ni adalah ayat seruan. Betul. Okey. Ini kiranya kita dah menjawab semua kuis. Sekian, itu sahaja daripada saya. Semoga dapat memberi manfaat kepada guru-guru di luar sana menggunakan aplikasi digital yang telah saya sediakan. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain binti Abdullah Zawawi daripada kelas F10. Jadi hari ini saya akan membentangkan bahan bantu belajar yang bersumberkan teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu TMK, yang saya gunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, iaitu dalam teknik kemahiran membaca. Tema yang telah dipilih ialah tema kekeluargaan yang bertajuk Keluarga Bahagia. Standard kandungan yang telah dipilih iaitu 2.3, membaca dan mengapresiasi pelbagai bahan sastra dan bahan bukan sastra. Dan standard pembelajarannya ialah 2.3.1, iaitu membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan multimedia untuk membuat perbincangan dan membuat keputusan. Jadi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran ini, saya telah menggunakan beberapa alat unit pembelajaran digital yang sangat mudah untuk diguna dan sangat selesa, mesra untuk murid-murid gunakan, iaitu saya telah menggunakan Google Jamboard, Gamilab untuk permainan atau kuis. Ketiga ialah Kelas Dojo. Keempat, penggunaan YouTube. Dan yang kelima ialah Google Slide. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada ini adalah sangat membantu, terutamanya kepada guru-guru yang sedang menjalankan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Oleh hal yang demikian, bagi
semasa set induksi iaitu aktiviti pengenalan, saya telah menggunakan penggunaan YouTube. Penggunaan YouTube ini adalah untuk menayangkan video iaitu bertajuk Keluarga Bahagia. Berikut merupakan tayangan video Keluarga Bahagia yang boleh diakses daripada aplikasi YouTube. Murid dikehendaki untuk menonton video sehingga tamat dan guru akan memberikan penerangan secara ringkas kepada murid mengenai video yang telah ditayangkan. Guru juga akan membimbing murid untuk menghubungkaitkan jawapan dengan tajuk pelajaran pada hari ini. Jadi, saya telah menggunakan aplikasi YouTube ini untuk memudahkan murid mengaitkan apa yang mereka lihat dengan tajuk pembelajaran yang mereka akan pelajari pada hari tersebut. Okey, seterusnya pada langkah 1 saya telah menayangkan juga tayangan video syarahan iaitu yang bertajuk Keluarga Bahagia Negara Sejahtera. Berikut merupakan tayangan video syarahan yang bertajuk Keluarga Bahagia Negara Sejahtera yang telah diakses daripada aplikasi YouTube. Murid perlu menonton video syarahan yang telah ditayangkan oleh guru sebagai bimbingan dalam aktiviti membaca dengan intonasi dan sebutan yang betul. Seterusnya, guru dan murid akan bersoal jawab mengenai video yang telah ditonton mengenai Keluarga Bahagia Negara Sejahtera. Murid akan diterangkan oleh guru mengenai keluarga yang bahagia. Jadi, tayangan video syarahan ini sangat membantu murid dalam pelajaran pada hari tersebut. Seterusnya, pada langkah yang kedua pula, saya telah menggunakan Google Slide untuk membentangkan karangan yang bertajuk Keluarga Bahagia. Okey, jadi Google Slide ini sangat mudah didapati iaitu boleh pergi ke Google Drive. Okey, dalam langkah kedua ini, setelah saya membentangkan Google Slide kepada murid-murid, murid-murid haruslah membacanya dan mencari beberapa patah perkataan yang tidak mereka faham dan guru akan menyemak serta membimbing bacaan murid. Okey, dan secara berkumpulan juga murid akan menyeraikan beberapa isi penting untuk bagaimana memupuk keluarga yang bahagia. Kemudian, berdasarkan Google Slide tersebut, guru juga akan memberikan penerangan secara ringkas mengenai karangan yang telah dibaca. Okey, kemudian pada langkah yang ketiga, saya telah menggunakan aplikasi GamiLab untuk melaksanakan permainan atau kuis iaitu Bike Race. Dalam permainan Bike Race ini, murid perlu sign up terlebih dahulu dengan menggunakan email pembelajaran dan mereka akan menaiki basikal dan perlu sampai ke bahagian penamat. Jadi, mereka perlu mendapatkan tenaga bagi mereka menjawab soalan-soalan yang telah guru sediakan. Jadi, terdapat 10 soalan objektif dalam permainan Bike Race ini yang perlu dilengkapkan oleh murid. Jadi, murid akan berlumba-lumba untuk sampai ke garisan penamat dan melihat mereka punya status dan ranking. Jadi, murid-murid haruslah bersungguh-sungguh untuk menjawab soalan dan murid yang mendapat jawab dengan pantas akan memenangi permainan tersebut. Jadi, permainan Bike Race ini iaitu yang boleh didapati daripada aplikasi GamiLab adalah sangat sesuai dan saya yakin sangat menyeronokkan kepada murid-murid. Kemudian, bagi aktiviti kedua iaitu saya telah menggunakan Google Jamboard. Iaitu murid perlu membuat rumusan dalam bentuk peta minda yang berdasarkan tajuk yang dipelajari. Jadi mereka akan menggunakan Jamboard ini dan mereka boleh memilih pelbagai tulisan yang cantik, latar belakang yang menarik untuk mereka hasilkan rumusan berkaitan pelajaran pada hari tersebut. Akhir sekali, pada akhir pembelajaran atau bahagian penutup, guru telah menayangkan lagu Sayang Keluarga yang boleh diakses daripada penggunaan aplikasi YouTube. Guru telah menayangkan lagu Sayang Keluarga untuk memberikan penugahan positif kepada murid. Murid perlu membuat rumusan berdasarkan tajuk yang mereka pelajari dan murid juga akan mendengar rumusan isi pelajaran oleh guru. Dan akhir sekali, saya telah menggunakan
aplikasi Kelas Dojo untuk memberikan ganjaran dan penghargaan kepada murid. Kelas Dojo ini adalah sangat menarik kerana kita dapat guru dapat memberikan mata atau ganjaran kepada murid-murid, dan murid-murid akan merasa sangat dihargai apabila mereka menerima ganjaran daripada guru atau penghargaan daripada guru. Jadi beberapa aplikasi unit alat pembelajaran digital yang telah saya gunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran iaitu Google Jamboard, Gamilab, Kelas Dojo, YouTube dan Google Slide adalah sangat-sangat mudah dan sangat mesra untuk murid-murid gunakan. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.